hadis yang ketiga, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, besarnya ganjaran mengajak orang kepada kebaikan. Tak baca lagi hadis ni, Okey. Kalau gitu kena tanda lepas ni, saya memang tak ingat dah. Okey. Hadis ketiga ni kita tangguh ke bulan depan. Kita langkau terus hadis ke lain. Sebab kebetulan ni saya semalam pun saya di Putra Al-Amin, Surah Putra, saya cadang tukar. Tapi terasa nak tukar tu bila dia duduk di atas kursi tu. Tanya demo hadis berapa? Rupanya demo di hadis yang keempat. Saya tangguh ke bulan depan. Jadi kita nak pergi terus kepada hadis yang ke-21. Bukan nak cepat khatam ni, Kita pergi ke hadis ke-21, muka surat 70 berapa? 70 lebih. 78. Muka surat 78. Sebab saya rasa dia ada kaitan dengan kita, kerana ia bicara tentang puasa sunat. Dan puasa sunat yang berkait dengan bulan Syawal ni iaitu pada puasa 6, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi hari ini kita cuba baca hadis yang ke-21. InsyaAllah bulan depan kita masuk ke hadis yang ketiga semula. Lepas tu kita terus begitu sampai khatam kitab. Khatam kitab tu maknanya mahal dia tuan-tuan. Mau ekor kambing tu kita kena bincang lagi. 1000 bulan ni cerita Baik. Hadis yang ke-21 kita akan melihat kelebihan beberapa puasa sunat. Alhamdulillah baru ni 30 hari kita berpuasa. 30 hari berpuasa tu nak katanya ia benar-benar adalah taufik daripada Allah. Buktinya berapa hari dah puasa bulan ni? Bulan ni dah berapa hari kita puasa? Oh, saya bulan lepas saya puasa 30 hari. Tuan-tuan puasa 29 hari ya. Kami puasa 30 hari. Sebab awal Ramadan tu saya ada di Mekah. Saya menyambut satu Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Lepas tu saya sebut 30 hari. Sebab saya teringat ke saya hampir kalau Malaysia raya hari Selasa tu 31 hari saya puasa lebih sehari. Tapi genap-genap jadi 30, tuan-tuan 29. Lebih saya sikit lah, dapat hari puasa Alhamdulillah. Jadi 30 hari atau 29 hari kita puasa baru ni, kalau kita lihat bulan-bulan yang lain, secara adatnya takkanlah sebanyak itu kita mampu berpuasa. Sedangkan pada bulan Ramadan tak ada pula kita kata minta maaf lah, saya dah 11 bulan ni puasa sunat pun tak berapa ada sangat. Ramadan ni 5 hari je lah. Tak ada pun, kita tetap nak puasa sampai habis menunjukkan bahawa puasa yang kita lakukan baru-baru ni dengan qiyamul lailnya, kalau contoh surah Abwad kita kata kita dah bulan Ramadan baru ni dah terbiasa tak dengan sembahyang malam, apa kata kita tak buatlah sampai 8 rakaat 10 rakaat lepas isyak, kita buat lebih kurang dalam sembahyang tasbih je tu 4 rakaat. Jom lepas isyak tiap-tiap hari kita buat, berasa ramai tu orang datang. Padahal orang yang sama juga pada bulan Ramadan lah itu. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan ini bukti bahawa Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Taufik itu betul-betul dari Allah. Kalau kita yang memiliki kekuatan itu, kenapa tak dilanjutkan saja kekuatan itu pada bulan-bulan yang lain? Sebab itu perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Yang memberikan lorongan hidayah kepada kita juga adalah Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu cara untuk mencapai darjat ketakwaan, dan inilah tujuan ilmu tasawuf, iaitu dengan melalui 4 pintu. 4 pintu untuk pergi kepada ketakwaan. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis ke atas kamu semua akan puasa. Ditulis, sudah ditetapkan, difardukan kepada kamu semua akan puasa, iaitu puasa Ramadan. Kalau ikut cerita puasa pada zaman Nabi Muhammad ini, peringkat awalnya dulu umat Islam diwajibkan berpuasa pada hari Ashura. Kemudian
Diwajibkan, datanglah selepas itu kewajipan bulan Ramadan. Itu pun dibagi pilihan. Nak puasa pun boleh, nak bayar fidyah pun boleh. Ikutlah. Tapi kena buat salah satu antara dua ni. Orang masih kata iadah. Sama ada ni ataupun ini. Dia panggil dalam ilmu usul fiqh, dia panggil al-wajib al-muwassa'. Wajib yang diberikan keluasan. Maafkan saya, bukan wajib muwassa', al-wajib al-mukhayyar. Wajib yang diberikan pilihan. Dia wajib tapi boleh pilih. Wajibnya apa? Sama ada berpuasa atau membayar fidyah. Maknanya kalau orang tu kuat nak puasa tapi dia rasa hari ni rasa macam tak berapa larat nak puasa, ataupun rasa hari ni terendah nak makan, dia boleh. Orang puasa, saya tak puasa hari ni, Syekh Allah bayar fidyah, boleh. Peringkat awal. Kerana itulah kali pertama umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dalam tempoh yang lama. Jadi sebagai hikmah Allah Ta'ala yang mengetahui bahawa kita ni kalau tak biasa, susah juga, maka diwajibkan secara berperingkat, iaitu diberikan pilihan. Nak puasa boleh, tak nak puasa boleh. Maknanya kalau zaman dulu boleh buat, kita 15 Ramadan ni saya cadang buat rumah terbuka. Datang rumah datang rumah. Jadi siapa yang datang tu hari tu tak payah puasa, berdosa ke tidak? Tak berdosa. Tapi mesti wajib membayar fidyah untuk hari tak puasa tu. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala mewajibkan 30 hari atau 29 hari berpuasa. Bagi yang mampu tak boleh tukar lah. Yang tak mampu berpuasa, dia boleh qada. Dia wajib qada pada bulan-bulan lain. Kalau dia tak mampu juga sebab dia sakit, doktor kata nak qada bila pakcik? Pakcik nak qada ke nak qalu? Qada ke qalu? Qalu apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan qalu salamah, tak, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dah dia tak mampu disebabkan dia ini orang yang tak sihat, maka ketika itu dia wajib membayar fidyah sebagai ganti kepada solat puasa yang dia tak mampu nak lakukan pada bulan Ramadan, dan tak mampu juga untuk dilakukan pada bulan-bulan yang lain disebabkan dia mempunyai keuzuran dari sudut kesihatan. Jadi puasa ini sudah difardukan oleh Allah ke atas umat-umat terdahulu, macam juga difardukan kepada kita. Cuma adakah sama jenis puasa macam kita? Makanan yang sama tak boleh makan, perbuatan yang sama tak boleh buat, yang itu kita tak pasti. Cuma secara asasnya Allah telah memfardukan puasa kepada orang terdahulu dan juga ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab nak sampai kepada tujuan matlamat kita di atas dunia ini, iaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga bila datang dalam sabdaan Nabi ataupun dalam firman Allah Ta'ala, dia bermaksud pasti. Sebab kalau kita datang esok, entah, harap datang lah. Contoh, datang ke esok, tak pasti saya, tapi moga-moga sampai. Maknanya tak pasti lagi, tak tahu. Cuma keinginan yang kuatnya nak datang. Itu kita. Makna itu mustahil bagi Allah. Kerana takkan Tuhan kata aku pun tak pasti dia ni boleh jadi orang takwa ke tidak kalau dia mau puasa. Tapi harapnya tak ada. Pada Tuhan tidak ada begitu. Pada Tuhan Allah Ta'ala mengetahui apa yang berlaku dulu, kini dan selama-lamanya. Maknanya bila disebut la'allakum tattaqun, artinya pasti orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan sebab itulah kita nak baca hadis yang ke-21. Sebab 4 jalan untuk mencapai darjat ketakwaan yang disebut oleh para ulama, iaitu yang pertama qillatut ta'am. Qillatut ta'am, kurangkan makan. Dan ini dijelmakan dalam Islam menerusi ibadah puasa. Daripada awal pagi sampai ke maghrib tak boleh makan. Bulan Ramadan bukan sehari dua, sebulan. Sebab apa? Bila orang itu dia tak makan, dia akan sihat, dia akan fokus kepada perkara lain. Fa iza faragta fansab. Apabila kamu telah kosong, maka isi.
Bila dia dah tak boleh nak makan, apa lagi cara ni? Buatlah macam-macam. Sebab tu kata orang dulu lah, dia buat kajian, orang Melayu kalau seorang-seorang dia tidur, kalau berdua dia menyembang, kalau tiga dia makan. Kata orang dulu, entah betul atau tidak, tak mesti. Kalau seorang-seorang dia tidur, kalau dua orang dia menyembang, kalau tiga ke atas, kita buat kenduri. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita dah tak makan, dah tak boleh nak buat kenduri, kita ada banyak masa. Sebab tu bila kita kosong, kita isi dengan ibadah. Jadi cara untuk sampai kepada Allah, yang pertamanya adalah qillatul ta'am. Yang kedua, qillatul manam, kurangkan tidur. Kalau tadi qillatul ta'am, bila banyak makan dia memang bawa ke tidur. Sebab tu kalau lepas kita makan, orang ngantor pula bantai, tak ada hair tuan-tuan. Udah ke makan disuruh berpinggan-pinggan, dia hantar seorang pula bantai, hanyut terus. Dia akan menyebabkan orang tu akan ketiduran. Sebab apa? Sebab bila kita makan memang kita mengantuk. Jadi bila kita dah tidur, rugi. Sebab umur kita atas dunia ni tak panjang. Macam saya sekarang ni lebih kurang 40 lebih. Saya pula tu 42 kalau ikut tahun Masihinya. Kalau ikut tahun Islam lagi tua lah. Maknanya saya mungkin ada atas dunia ni 20 tahun je lagi. 20 tahun. Mungkin umur 60 saya pun qalu. Ada 20 tahun atas dunia ni. Itu kalau sampai. Kalau tak sampai, lagilah kurang. Jadi apa perancangan? 20 tahun tinggal. Padahal awak dah hidup umur lama dah. Daripada dulu dah terlepas banyak dah. Dengan tak mengapai Quran lagi, dengan tak apai hadis lagi, rugi 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun yang berbaki ni pun dah kurang, macam-macam kita tak buat, udahnya kita tidur pula, apa-apa pula masa kita untuk diisi dengan Tuhan. Sebab tu kata guru saya Fadilatul Syekh Husain bin Rushdi, ar-rahatu fil qabri, berehat nanti di kubur. Di dunia jangan berehat sangat. Sebab di kubur nanti memang kita akan tidur tu tuan. Baring aja. Apa cerita kita? Baring. Lama benar kita tidur nanti. Memang tak bangun-bangun dah. Kalau bangun orang pun takut. Tak. Kita akan tidur lama. Jadi rehat kita di kubur nanti. Di atas dunia, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Muslim, guru saya, kata beliau, mazhabuna al-ijtihad dunal ijhad. Mazhab kita, pegangan kita, bersungguh-sungguh tanpa menyusahkan diri. Kita akan bersungguh-sungguh dalam ibadah, isi sungguh-sungguh atas dunia ni dengan ibadah, dengan kerja buat kita, tetapi tidak sampai kita meletihkan diri. Bila sampai waktu tidur, kita tidur. Tapi kalau kerja nak tidur saja, rugi sebab kita tak lama atas dunia ni. Itu pun alhamdulillah sikit ada top-up dengan Lailatul Qadar, okey, panjanglah sikit umur kita di sudut ibadah. Maka yang keduanya adalah qillatul manam, mengurangkan tidur. Sebab itu disyariatkan qiyamul lail, menghidupkan malam. Nama pun hidup. Malam tu umpama mati sebab kita akan tidur. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, an-naumu akhul mauti, tidur adalah saudara kepada kematian. Sebab tu kalau kita nak tengok macam mana alam kubur, kita tengok orang tidur. Dia tidur sebelah-sebelah. Orang ni tersenyum-senyum, orang ni muka takut. Padahal tidur sebelah-sebelah. Maknanya yang ni mimpi nikmat, yang ni mimpi hantu contoh, mimpi menakutkan. Padahal dia berdua sebelah tu. Tak ada pula mimpi kawan ni termasuk mimpi orang ni. Nak katanya walaupun mayat tu duduk sebelah-sebelah, tak tentu juga orang ni mungkin dalam kegembiraan, orang ni mungkin dalam kesusahan. Moga-moga kita senang bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi keduanya adalah qillatul manam, mengurangkan tidur. Sebab itu disyariatkan qiyamul lail. Sebab tu saya sendiri insya-Allah hari ni nak menulis sikit, kok boleh keluar hari Rabu ni, apa yang kita kena buat. Sebab kita masih lagi hampir dengan bulan Ramadan dan kita masih dalam suasana ibadah tu dekat lagi. Kalau kita tak lanjutkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan hari itu ke bulan-bulan lain, rugi kita tuan-tuan. Badan kita dah sedap dah nak beribadah, udahnya kita hilangkan terus kemampuan. Sebab 30 hari kita dilatih baru ni.
dengan qiyamulainya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya. Rugi kalau kita tidak melanjutkan. Sebab kalau kita berjaya lanjutkan, mesti Ramadan akan datang lagi kemuncak kita punya ibadah. Sebab kita takkan nak sama dengan bulan-bulan lepas. Kalau bulan lepas dalam sehari lebih kurang 2-3 jam baca Quran, takkan Ramadan 2-3 jamnya akan datang. Mesti dia lebih lagi. Maksudnya semakin tahun semakin meningkat kualiti kita dari sudut hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maqillatu al-manam, mengurangkan tidur. Baik, kalau boleh dalam sebulan pilih sekali sebulan ke, sikit benar 2 kali sebulan, sikit benar Ustaz 3 kali sebulan atau 4 kali sebulan. Kita boleh buat qiyamul lail beramai-ramai kan? Sebab apa? Sebab kalau seorang-seorang ni tak kuat juga, tak payah khabar ketentuan lah. Saya sendiri pun kadang-kadang terjaga bukan lama benar. Pukul 5 terjaga. Allah, sejam lagi nak subuh. Allah, nak bangun. Udahnya apa? Tak apalah, yang penting mengingati Allah. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Sebut 5 kali, 6 kali, habis tuan. Sudah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bermula dengan Allah, berakhir juga dengan Allah. Tapi nak keadaan baring ni begitu. Punyalah pemalas tuan-tuan. Nak katanya susah juga. Jadi kalau kita dah diprogramkan ada bantuan secara berjamaah tu, moga-moga semua kawan-kawan seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke kita boleh menghidupkan malam. Sebab cara nak sampai ke Tuhan antaranya adalah dengan qillatul manam, mengurangkan tidur. Tapi mengurangkan tidur tu dia mesti dengan yang pertama dulu. Biasanya kalau makan banyak tak ada lah. Sebab tu orang diet pun dia kabur, malam jangan makan. Bagus tu, malam jangan makan. Sebab kalau makan memang kita akan hanyut dalam tidur kita. Yang ketiga, qillatul kalam, kurang cakap. Kurang cakap. Sebab bila banyak bercakap ni banyak dosa. Sebab tu orang-orang dulu tuan-tuan, dia bercakap tu macam dia merancang. Nak cakap apa kalau saya buat begitu, nanya tuan-tuan boleh semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mikir nak cakap apa ni. Lambat tu kan, kuliah subuh tak jadi tu, kata dia tak jadi. Orang dulu setengahnya bila nak cakap dia akan fikir apa dia nak cakap. Adakah benda ni membawa kebahagiaan untuk di dunia atau menyebabkan dia akan jatuh ke dalam lembah kemurkaan Tuhan. Sampai begitu dia kira kalimah dia takut. Sebab tu cara nak sampai ke Tuhan yang ketiga adalah qillatul kalam, kurang cakap. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah orang dulu, orang-orang soleh ni banyak senyap. Dia ada masa dia banyak dengan Tuhan. Dia tak ada kerja. Boring lah, jom kita cari kawan, ajak menyembang. Menyembang je. Nyok-nyek menyembang. Sebab tu dalam bulan puasa kita diajar untuk qillatul kalam ni dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Banyakkan membaca Quran. Nak perhabis sejuzuk tu dengan teka-teketanya, jenuh juga tu kan. Kalau orang yang biasa menghafal Quran, mungkin dia boleh dapat setengah jam satu juzuk. Atau mungkin dia sampai ke 40 minit. Saya macam saya baca lambat. Saya tak reti nak baca laju-laju. Kawan-kawan kadang baca laju. Kadang kita dapat dalam 40 minit tu dapat sejuzuk. 40 minit. 40 minit tu kalau lagi kira lama tu. Tapi daripada situlah kita dilatih untuk memperbanyakkan masa kita berbicara dengan Allah, dengan tasbihnya, dengan zikirnya. Sebab tu kalau kita isi masa kita betul-betul dengan zikrullah, tak sempat kita nak cakap dengan orang tuan. Hari ni tak selawat lagi 1000 kali. Hari ni tak sebut lagi la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ni tak baca lagi dalailul khairat. Bila orang nak selesai yang ni dulu, tak menyembang kita. Sebab memang cara nak sampai ke Tuhan antaranya adalah qillatul kalam. Tapi janganlah tuan-tuan balik-balik kuliah subuh ni sini cakaplah kan. Tapi maknanya yang penting-penting, bukan sampai cakap tak erti nak cakap apa. Orang kata dia ni tak ada senyap lain tahu sakat. Moga-moga dia senyap. Okey. Sebab tu kita disyariatkan dengan membaca Quran supaya masa kita banyak dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah qillatul anam, kurangkan masa dengan manusia. Sebab tu ada syariat apa? Syariat i'tikaf. Dalam bulan Ramadan kita bersendirian beribadah kepada Allah.
Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pada awal hayat baginda Nabi, sewaktu baginda berusia umur 40 tahun tu, kita tahu baginda Nabi istilahnya bukan beriktikaf lah, sebab gua tu bukan masjid. Maknanya bersunyi-sunyian, berkhalwah, bersunyi-sunyian. Tujuannya apa? Supaya untuk Nabi tidak bergaul dengan manusia, sebaliknya mahu bergaul dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dalam Islam, walaupun selepas itu tak adalah kita syariatkan kita minggu ni ke gunung buat apa? Tak apa, tak adalah begitu. Mana nak sempat, kena buang roja lah tuan-tuan. Bos tanya, mana kawan kita tu? Tak roja pun di Putrajaya. Dia ke gunung tuan. Gunung mana? Gunung Semangui. Ayo. Dia ni nak roja ke nak betapa? Udahnya kena buang roja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun sudah tidak lagi ada istilahnya pensyariatan ataupun pertapaan ini, walaupun setengah tarikat dia ada, dia ambil Nabi berkhalwah tu, dia suruh orang ni duduk di satu tempat seorang-seorang ambil zikir, supaya dia boleh menyendiri dengan beribadah. Tetapi dalam hukum fiqahnya dia ada satu ibadah khusus namanya i'tikaf. Macam di surau ni saya kira dia termasuk hukum masjid. Sebab rasanya ini sudah digazetkan sebagai surau. Sudah ada orang kata apa, dia punya kad pengenalan dia ni surau. Dah tak ditukar-tukar dah, tak ada boleh ditukar ke tempat lain rasanya. Jadi sudah digazetkan sebagai tempat solat itu. Kalau ikut urus Fadilatul Syekh Said bin Syatu, itu artinya masjid. Maka kita boleh beriktikaf di masjid, di surau. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyendiri. Setengah orang tu kadang-kadang start dari Jumaat, start bersubuh tu sampai ke maghrib duduk masjid beribadah kepada Allah. Cuba kita try pening kepala tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Tapi di situlah diajar supaya kita menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi 4 benda ni: qillatul kalam, qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam, qillatul anam. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, dan kurang bersama dengan manusia. Sebaliknya dibawa kepada semuanya, bawa kepada Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok bulan Ramadan tu, betul-betul Allah kata la'allakum tattaqun. Sebab kita akan mengurangkan makan, kita akan mengurangkan tidur. Nak pula 10 malam terakhir, ya, kita akan mengurangkan berborak dengan manusia, dan kita akan mengurangkan hubungan dengan manusia, sebab kita banyak kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan salah satu cara nak sampai kepada ketakwaan adalah dengan meninggalkan makan, disyariatkanlah puasa. Dah habis Ramadan, huri tak, kita pergi kepada hadis yang ke-21, cerita puasa sunat. Lanjutkan tuan-tuan, kita dah kuat dah puasa baru ni, tapi saya garanti sebulan 2 ni kalau tuan-tuan tak puasa, tak adalah, tunggulah Ramadan akan datang pula awak nak berpuasa. Jadi sementara kita masih dekat ni, kita masih ada orang kata apa, bau-bau Ramadan tu masih terasa lagi, maka jangan dirugikan peluang ini untuk diteruskan dengan qiyamul lailnya, dengan qiraatul Qurannya. Macam di tempat saya akan bawa ke surau tempat saya akan bawa kita ni, kalau tak mengapai Quran, gamaknya tak buka dah Quran tu, tengok Quran tu tetap kekal di tempatnya, tak berubah. Maknanya utuhnya Quran itu di tempat dia, diletakkan hari pertama di rak tu sampai ke setahun, di situlah dia tak akan dipindahkan ke tempat lain, sebab tak ada orang mengambil. Orang datang surau kadang-kadang jarang datang ambil Quran ni tak. Jadi saya kata, mohlah kita mengapai Quran, jom kita mengapai Quran. Jadi saya pakat, saya pun tak tahu mau jadi ke tidak. Jadi saya kata, kita jangan ambil banyak, kita ambil setahun sejuzuk. Dan saya pula banyak ni masa di sana, Zuhur, Asar, Maghrib pun banyak di sana. Awak tak ada roja ya? Roja di rumah je, menulis apa semua. Jadi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak semua biasa saya di surau tu. Jadi saya kata, kita mengapai sikit-sikit. Baru ni kami dah sampailah kepada ayat yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Baru lagi lah ini dah datang kat seminggu kat Putra ni. Udahnya nak balik ke sana, jangan nimba dah lupa dah. Lepas semayang ulang, lepas tu saya jadi imam, itu juga ayat saya baca sampai dia berkata, tak ada ayat lain ustaz. Ada, tunggu sampai kita hafal. Tambah hafalan, saya tambah ayat baru. Itu semua buah pelepas tu, mengulang Quran dalam solat.
Jadi sikit-sikit tiap-tiap kali Usman yang baca, saya kata sebulan kita mengapai 2 muka surat lah. Awak bacalah 2 muka surat tu sampai lunyai Quran tu. 2 muka surat. Bulan depan 2 muka surat lagi. Cukup setahun, moga-moga dapat apa? Sejuzuk. Kalau jadi projek ni tuan-tuan, saya harap orang surau sini jemput orang surau saya jadi imam. Tapi juzuk 1 dululah kan, juzuk kedua nanti dulu. Juzuk cari surau lain dah mengapai juzuk yang kedua. Sampai semangat orang surau saya tu. Dia dah tua-tua belaka dah. Tapi nampaknya boleh. Bila baca ramai-ramai tu dia boleh mengikut masing-masing sambil-sambil kita baca dalam keadaan bertajwid. Sampai ada satu orang ahli jemaah kami namanya Jamil Khair. Tapi bukan Jamil Khair yang kita kenal tu, ni lain. Jamil Khair Kuala Kangsar punya orang. Dia kabar ke kawannya, Pakcik Zubir, Abang Zubir. Dia kata, Zubir, lepas habis juzuk ni, tak sabar benar nak kata nak tunggu Ramadan. Habis saja juzuk ni, kau jadi imam. Kalau kau silap satu surau repair, dia guna kalimah repair, saya nak tahan tu Dia nak tahu satu surau betul kan, dia terlupa, dia tak tahu kalimah tu. Dia kata repair tu kan. Satu surau boleh repair, jangan takut. Dah kita mengapai juzuk pertama. Jadi semua dah semangat nak jadi imam tarawih. Tunggu orang nak jemput je. Kalau orang tak menjemput juga, tak apalah, awak jadi surau tu je lah Nak kata senang je. Sebulan 2 muka surat. Baca 2 muka surat. Kalau tak ngapai pun dah baca tiap hari, mau terapai tu kan. 2 cukup 12 bulan memang dapat sejuzuk. Kalau setiap tahun sejuzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, kita tak tahu umur kita habis bila. Saya target saya nak kena ngapai lebih sikit, saya tinggal 20 tahun ni. Kalau saya mati awal, nanya saya. Jadi saya target 10 tahun ni nak ngapai Quran. Jadi umur 50 harap dah hafal Quran. Umur 60 nak mula ngapai hadis. Habis 10 tahun matilah, apa lagi? Selesai lah masa kita. Awak balik ke Tuhan lah. Tapi kalau tak balik-balik juga, nambah lagi sampai Tuhan panggil. Jadi umur kita tak panjang, jadi kita kena isi sungguh-sungguh. Antaranya adalah dengan berpuasa. Sebab orang yang berpuasa ni, dia akan banyak masa dia dengan ibadah. Sebab bayangkan berapa jam kita boleh beribadah. Kalau kita baca Quran sampai 10 jam, mampu tak kita? Lalu tak kita tuan-tuan? 10 jam baca Quran. Paling lama mungkin sejam 2 je. Lepas tu dah tak daya dah. Tapi puasa memang daripada subuh sampai ke maghrib. Maksudnya sepanjang masa itu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hai, tak masuk hadis yang ke-7 Hadis ni adalah panjang. Dia ni qillatul ta'am, qillatul kalam itu penting untuk kuliah subuh. Kita masuk hadis yang ke-21. Udah tu. Kelebihan beberapa puasa sunat. Saya nak pergi puasa 6, tapi hadis ni panjang. Kita masuk semua puasa sunat. Ini kira bincang setahunnya cerita. Program setahun. Masukkan dalam jadual kita bila kita nak puasa-puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Saya datangkan 2 riwayat, 2 hadis. Cuma ditajuknya hadis ke-21. Biisnadina al-muttasil la sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an shaumih qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala Umar radhiyallahu anhu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wa bi bai'atina bai'ah qala fasu'ila an siyamid dahri faqal la sama wa la aftar au ma sama wa ma aftar. Kalau tuan-tuan perasan saya gariskan tu. Sebab apa tuan-tuan? Ini menunjukkan berlaku ketidakpastian perawi hadis. Dia panggil dalam ilmu hadis syakkur rawi. Rawi hadis iaitu ulama yang meriwayatkan hadis tak pasti mana satu yang Nabi sabdakan. Adakah Nabi sebut la sam wa la aftar, atau Nabi sebut ma, bukanlah ma sama wa ma aftar. Padahal tuan-tuan maknanya sama. La dengan ma ni sama erti, iaitu tidak. Tetapi disebabkan ulama hadis nak tahu betul yang keluar daripada mulut Nabi itu apa, udahnya mereka terlupa, tak pasti. Maka didatangkan kedua-dua kemungkinan ni. Sama ada yang mula-mula tu atau yang kedua.
walaupun makna sama, tapi mereka punya satu, orang kata apa, ketelitian di dalam menceritakan hadis Rasulullah kepada kita. Lepas tu saya tandakan tu nak beritahu di mana yang mereka tak pasti, iaitu pada kalimah la dengan kalimah ma, dan juga pada kalimah wala dan juga wama. Qal fasu'ila an sawmi yawmain wa iftari yawm, qal wa man yutiqu dhalik, qal wa su'ila an sawmi yawm wa iftari yawmain, qal laita anna Allah qawwana lidhalik, qal wa su'ila an sawmi yawm wa iftari yawm, qal dhaka sawmu akhi Dawud alaihi salam, qal wa su'ila an sawmi yawmil itsnain, qal dhaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Pun bergaris juga, mereka tak pasti sama ada Nabi sebut bu'ithtu atau Nabi sebut unzila alayya fihi. Yang awal-awal itu pastilah zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun. Lepas tu tak pasti sama ada Nabi sebut bu'ithtu atau Nabi sebut unzila alayya fihi. Nanti kita akan lihat maknanya. Qal faqal saumu thalathatin min kulli syahrin wa ramadana ila ramadan saumud dahri, qal wa su'ila an saumi yaumi arafah faqal yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, qal wa su'ila an saumi yaumi ashura faqal yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslim. Wa rawa Muslimun radhiyallahu ta'ala anhu aidan bi sanadihi an Umar bin Thabit bin al-Harith al-Khazraji an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Yang saya nak bawa sangat hadis ni pada hari ni kerana cerita pasal puasa 6 tu. Tapi yang sebelum-sebelum tu panjang tu, saya pun tak tahu kita nak lanjutkan ke atau kita nak tunggu puasa 6 je. Dah pukul 7 saya pun tersilap. Banyak pula bercakap, dah lama tak jumpa. Panjang hadis ni. Okey, saya rasa beginilah, saya nak pergi terus kepada terjemahan hadis yang apa namanya, yang tentang puasa 6 tu. Habis yang lain-lain apa cerita Ustaz? Kita tunggu sampai sambung hadis nanti. Boleh? Kita pergi udahlah melangkau. Dah sampai ke situ, dia pilih mula yang awal-awal tu ditinggal. Kita akan jumpa pada bulan-bulan yang seterusnya. Tapi sayang pula tak? Tak apalah, khair insya-Allah. Kita pergi terus kepada yang terakhir itu, iaitu kita pergi kepada terjemahan, ya Allah, potong-potong gitu, tapi tak apalah, likulli maqam maqal. Sebab kita dah terlambat tadi, saya tercakap banyak pula pagi tadi. Mushaf 81. Kita pergi ke Mushaf 81. Kita lihat terjemahan hadis yang menceritakan puasa 6 tu. Al-Imam Muslim, bawah sekali, Al-Imam Muslim juga telah meriwayatkan melalui sanad beliau daripada Umar bin Thabit bin Al-Harith Al-Khazraji. Ini seorang tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabat Nabi, guru beliau sahabat Nabi. Siapa dia? Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni dikebumikan di Turki. Turki. Saya sempat ziarah makam beliau. Alhamdulillah. Asalnya kata, kalau ikut cerita ni, memanglah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni beliau pergi ke Turki sebab Nabi pernah sebut la tuftahannal Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzakal jaish. Qustantiniyah, orang Arab panggil Qustantiniyah, orang putih panggil apa? Konstantinopel. Konstantinopel. Saya biasa dengan Arab Qustantiniyah. Yang hari ini Konstantinopel tu maknanya Turki. Zaman tu dipegang oleh Kristian. Macam Hagia Sophia tu memang gereja lama tu, ditukar kepada masjid pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia panggil Al-Fatih kerana dia yang telah membuka. Al-Fatih berarti yang membuka. Dia yang telah membuka kota
Konstantinia daripada tangan Kristian dan balik kepada Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini dibuka semula sebagai masjid. Masa saya pergi Turki itu masih gereja, belum lagi jadi masjid. Tapi hari ini dah jadi masjid. Jadi oleh kerana Nabi pernah sebut Konstantinia, benar-benar Nabi kata la tuftahannal Konstantinia. La yang mula-mula tu kalau baca panjang dia jadi tidak. La, jangan baca la tuftah. Dia akan jadi tidak akan dibuka. Bahasa Arab sikit-sikit je. Kalau baca pendek dia akan memberi erti benar-benar. Maknanya litakid. Nabi kata la tuftahannal Konstantinia. Konstantinopel itu benar-benar akan dibuka. Maksudnya benar-benar akan menjadi negara umat Islam. Lalu Nabi kata wala ni'mal amiruha. Yang apa, pemerintahnya, rajanya ketika itu adalah seorang raja yang baik, dan tentera-tenteranya juga adalah tentera-tentera yang baik. Cuma banyak orang terjemah raja yang terbaik adalah raja itu, tentera yang paling terbaik adalah tentera itu. Itu sedikit kesilapan dalam terjemahan. Sebab Nabi kata wala ni'ma. Ni'ma ni pujian, dia bukan bererti paling. Banyak orang terjemah tentang Konstantinia ni disebut raja yang paling baik adalah raja itu, tentera yang paling baik adalah tentera itu. Sebenarnya yang Nabi sebut wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zakal jaish. Wala ni'ma ni benar-benar raja itu raja yang baik, benar-benar tentera itu tentera yang baik. Bagus. Jadi pujian bukan menunjukkan bahawa ini yang paling terbaik, tak juga. Sebab para sahabat lagi baik, tentera sahabat bersama dengan Nabi semestinya lagi baik daripada tentera yang bersama dengan Raja Muhammad Al-Fatih. Antara Muhammad Al-Fatih dengan Sayyidina Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar jauh lagi bezanya. Cuma Nabi memuji orang yang berjaya membuka kota Konstantinia. Lalu para sahabat berusaha pada zaman Sayyidina Muawiyah, mereka berusaha untuk membuka kota Konstantinia ini. Jadi antara yang terlibat dalam misi untuk membuka ataupun menawan kota Konstantinia ini adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tetapi Allah takdirkan beliau tidak dapat bersama-sama dengan tentera ketika itu, tak dapat membuka kota Konstantinia, dan akhirnya terbuka setelah beberapa zaman yang panjang selepas itu, iaitu pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini pun sudah menunjukkan betapa ucapan Nabi itu adalah satu mukjizat. Nabi cerita benda yang bakal berlaku. Sedangkan macam mana Nabi tahu? Ketika Nabi sebut itu, bukannya ada kemungkinan besar Konstantinia akan menjadi milik umat Islam. Umat Islam masa itu diserang habis dengan orang musyriknya. Masih lagi baru negara, dianggap masih negara kecil dari sudut kuantitinya. Tapi Nabi cerita, Konstantinia nanti akan menjadi milik kita. Udahnya betul berlaku. Sebab tu Nabi pernah sebut ana nabiyyun la kazib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi tiada dusta, saya adalah anak lelaki, anak jantan kepada Abdul Muttalib. Tak masuk lagi dengan puasa ni. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari akhirnya meninggal dunia. Dia meninggal dunia, beliau meninggal dunia di kota Konstantinia itu. Dan kalau ikut ceritanya pun, kuburnya itu hatta orang Kristian ziarah peringkat awalnya. Sebab dia berkata, kalau kami ada hajat, kami doa di situ, makbul doa kami. Sampai orang Kristian pun datang peringkat awal. Dan katanya pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih tu beliau tak jumpa. Maksudnya kubur tu dah hilang, tak dijumpai, tak diketahui di mana lokasinya. Dan akhirnya guru kepada Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih ni bermimpi, dan ditunjukkan dalam mimpi itu kedudukan kubur tu, dan akhirnya dijumpai kubur itu. Dan hari ini kubur itu sudah berada dalam kawasan masjid, dibuat masjid. Saya pergi sempat duduk depan tu sambil baca Quran apa semua, menziarahi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Alhamdulillah. Jadi hadis ini riwayat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Allah telah meridai beliau, amin, bahawa sesungguhnya beliau telah menceritakan kepada siapa? Kepada murid beliau, iaitu Umar bin Sabit bin Al-Haris Al-Khazraji, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia telah menyertakannya, maksudnya dia menurutkannya, dia sembahyang, dia puasa bulan Ramadan, kemudian dia sambung puasa tu, itu maksud menyertakannya.
Kemudian dia telah menyertakannya, iaitu menyertakan puasa Ramadan itu dengan berpuasa, iaitu berpuasa pula pada 6 hari daripada bulan Syawal. Nescaya puasa tersebut telah menjadi seperti puasa-puasa yang dilakukan selama setahun secara penuh. Dipanggil siyam muddah, puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Maknanya antara yang Nabi ajar di sini, sebab secara adatnya payah kita nak puasa tiap-tiap hari kan. Ada ulama-ulama kita yang puasa tiap-tiap hari, melainkan hari-hari yang diharamkan puasa, iaitu 5 hari ataupun 6 hari ya. Saya sebut 5 hari sebab itu yang jelas lah. Hari-hari puasa, raya haji, kemudian 3 hari lepas raya haji, orang panggil yaumut tasyrik, hari orang apa menipihkan daging. Tasyrik itu kalau ikutnya tasyriq, sebab lepas dia dah sembelih daging, orang dulu tak ada peti ais, jadi dia akan potong halus-halus itu daripada jemur sampai kering. Jadi daging kering disalai dengan matahari. Saya tak nak tengok, tapi saya tanya kawan Arab saya masa belajar dulu, dia kata di kampung dia buat. Lepas apa ni, kalau daging banyak sangat, dia makan potong nipis-nipis, kemudian dia menjemur. Tapi tak apa, dia panah. Kita tak panah kan. Udah jemur campur dengan air hujan, dia jadi ni, jadi sup. Dia jadi sup. Jadi 3 hari itu tujuannya untuk menjemur daging. Itu panggil ayyamut tasyriq. Jadi itu saja hari yang tak boleh puasa. Hari lain boleh puasa. Sekarang boleh, esok boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang dia puasa tiap-tiap hari. Saya dengar guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, kata beliau antara sahabat Nabi yang puasa tiap hari siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina puasa tiap hari. Antara lagi siapa? Anak beliau Sayyidina Abdullah bin Umar. Ni nak katanya sahabat ni. Antara lagi siapa? Sayyidatuna Aisyah lepas Nabi wafat. Sebab masa zaman hayat Nabi, beliau tidak berpuasa sunat, melainkan dengan izin Nabi lah. Sebab bila beliau masih lagi isteri Rasulullah, mungkin Nabi ingin bersama dengan beliau, jadi beliau tidak berpuasa sunat sepanjang hayat Rasulullah. Selepas Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah antara yang berpuasa setiap hari. Sebab isteri-isteri Nabi sudah tidak lagi boleh dikahwini oleh mana-mana orang lelaki yang lain. Mungkin orang kata kesian isteri Nabi ya. Isteri kita kalau kita dah tak ada, dia boleh cari orang lain. Mungkin dia seronok dapat suami baru. Suami dulu tak macam ni. Tapi kalau Sayyidatuna Aisyah atau isteri Nabi kahwin dengan orang lain, tension ke Sayyidatuna Aisyah, tension ke suami baru. Tension Sayyidatuna Aisyah, dulu Rasulullah tak macam ni pun. Rasulullah baik, Rasulullah gini. Suami dengar, yalah aku bukan Nabi. Jadi demi untuk memastikan isteri Nabi tidak tertekan berkahwin dengan orang lain, maka diharamkan isteri-isteri Nabi berkahwin selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak akan ada suami seperti Nabi. Kata Rasulullah dalam satu hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Tengok, kalau kita dengan ahli keluarga baik, alhamdulillah. Tapi kalau dengan keluarga serupa singa, dengan kawan-kawan serupa kucing, dengan kawan-kawan belanja bagus, boleh belanja, boleh ajak kau, tapi masuk je rumah dia jadi ini singa, halilintar membelah bumi. Itu bukan lelaki yang baik. Yang terbaik dia adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Khairukum li ahlihi. Kemudian Nabi sambung, wa ana khairukum li ahli. Aku pula adalah yang paling baik di kalangan kamu semua terhadap ahli keluarga ku. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis memang menggeleng kita, tuan-tuan. Rasulullah pernah masuk rumah, ada makan? Kata isteri Nabi tak ada. Okey, puasa. Kita agak-agak boleh. Masak apa hari ni? Bang tak sempat masak, lauk ada. Bukan tak ada. Awak ni apa guna? Awak jadi isteri saya ke saya jadi isteri awak? Tugas seorang isteri ni, dia mula berceramah. Khilatul ta'am itu penting di rumah. Kurangkan bercakap. Tak balik hadis kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berpuasa setiap hari ni susah. Dan saya dengar antara dalam kitab sebut yang puasa setiap hari Imam An-Nawawi. Sebab tu ni ulama-ulama yang bila dia bercakap, bila dia menulis barakah, sebab mereka dengan Tuhan pun begitu. Dan antara yang saya dengar zaman hari ni yang puasa setiap hari, Pak Sumit, salah seorang tokoh orang alim, Pak Sumit di Bukit Tembaga di Kedah. Tapi saya tak pernah jumpa lagi beliau, tak ada rezeki lagi nak jumpa.
Kata orang yang berziarah beliau antara yang berpuasa setiap hari. Tiap-tiap hari puasa. Kita try saja, baru kita tahu memang yang dapat taufik saja boleh puasa setiap hari ni. Tapi Nabi disebabkan tahu kita memang tak lalu nak puasa setiap hari, Nabi cerita siapa puasa bulan Ramadan, dia sambung dengan 6 hari saja, bukan tiap-tiap hari, 6 hari saja pada bulan Syawal, dia akan dapat pahala macam dia puasa setiap hari selama setahun. Tahun depan dia buat setahun lagi, tahun depan dia buat lagi setahun. Kalau tiap-tiap tahun dia buat sampai mati, nanti dia termasuk orang ni tiap-tiap hari puasa. Padahal makan je kerjanya, tapi disebabkan dia puasa 6 hari pada bulan Syawal dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab tu, tapi nak katanya tuan-tuan, kita dah start ke tidak puasa 6? Tak cerita panjang lah, saya pun tak start lagi. Mahu ke tidaknya tuan-tuan, hari dia start puasa, kenduri pula lagi. Tak ada tengok kenduri, tengok dah sampai dah kat belakang apa. Bila nak puasa ni? Nak kata je boleh tahan juga puasa 6 ni. Sebab tu dalam sejarah, cerita-cerita penipu lara lah, cerita-cerita orang-orang, cerita tradisi orang Arab, dia ada satu orang lelaki nama Juha. Dia lepas bulan Ramadan, dia puasa, bukan puasa 6, dia puasa 3 hari je bulan Syawal. Orang puasa 6, dia puasa 3 hari. Orang kata kenapa tak puasa 6? 3 hari je puasa. Dia kata kalau puasa 6 dapat setahun, dia target nak dapat setengah tahun je. Dia tak setengah tahun je, lepas tu dia puasa 3 hari. Jadi kalau puasa 6 dapat pahala setahun. Dia nak tak nak banyak tu, dia tak nak dapat setengah tahun je. Dia puasa 3 hari. Tuan-tuan yang ikut mazhab Johor ni, tuan-tuan puasa 6 hari. Kita dah lebih kurang ni, dah lalu dah setengah bulan ni tuan-tuan. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Kira sungguh-sungguh, mana-mana kawan-kawan cadang nak buka rumah terbuka tu, tutupkan sikit rumah dia pun. Tengok cadang betul-betul. Jangan sampai terlepas. Sebab peluang puasa 6 hari bulan Syawal ini tak boleh buat bulan lain. Dia tak ada istilah nanti bulan Zulhijjah sahaja aku puasa 6 hari bulan Syawal qada kan Allah Ta'ala. Tak ada. Di bulan ni saja ambil peluang. Dan kata para ulama, maksud puasa 6 hari di bulan Syawal apa sahaja jenis puasa. Isnin Khamis pada bulan Syawal. Ya. Sebagai para ulama kata hatta kalau satu orang tu katakan dia ada puasa qada. Orang perempuan selalunya lah, atau katakan orang lelaki hari dia puasa tu dia tak sihat, dia nak qada dalam bulan Syawal. Qada itu juga merangkap puasa pada bulan Syawal. Jadi katakan dia ada 2 hari tertinggal puasa bulan Ramadan baru ni, katakan dia tak sihat, dia pun qada 2 hari, dia perlu tambah lagi 4 hari saja untuk mendapatkan 6 hari puasa pada bulan Syawal. Tapi ada juga ulama kata jangan dibuat begitu. Sebab ada ulama berpendapat kalau qada kena qada saja. 6 hari ni 6 hari puasa sunat. Ada yang berpendirian sedemikian. Ala kulli hal, moga-moga Allah Ta'ala dengan sebab kita dah berlatih sebulan Ramadan, Tuhan bagi kepada kita semangat untuk memperbanyakkan puasa. Kalau kita baca hadis yang sebelumnya yang kita akan jumpa pada bulan-bulan yang tak tahu bila tu, insya-Allah kita akan lihat betapanya puasa ni satu ibadah yang besar. Sebab tu kita mula pada bulan Syawal ni dengan 6 hari dulu. Siapa dalam ramai-ramai ni dah selesai puasa 6? Nak bagi hadiah. Ada yang dah selesai? Tak jadi, tak dapat hadiah. Tinggal satu. Saya bukan tinggal satu, tak mula lagi satu pun. Nampak gayanya Isnin ni lah start. Sebab hari ni dah ada rumah apa pak mentua apa pak saudara orang rumah di Shah Alam buat kenduri kahwin. Bukan dia lah kahwin, anaknya kahwin. Besok nak balik ke Kuala. Kalau balik ke Kuala ni biasa dia kena standby sambil bawa kereta tu, kena ada benda nak mengunyah-ngunyah tu. Kalau tidak tak sampai ke Kuala, sampai ke lain. Jadi nampaknya hari Isnin nantilah awak start puasa. Nak kena kira juga tu. Takut juga di sana, sebab dia surau kami tu masa raya baru ni udahnya semua tengah-tengah. Patut malam tu saya jadi imam tarawih. Anak saya, dia dah suruh dah anak saya jadi Bilal, dia punya semangat berlatih tu. Udahnya tak ada tarawih malam tu. Anak saya kata, Allah bapa, kita baru berlatih. Lepas tu dia kata, bapa, hantu dah keluar ke? Dah malam bulan Syawal. Surau saya dah terkejut baru ni. Dia kata, macam mana kita? Buluh-buluhnya dah ada, santannya besok pagi baru nak sampai.
macam mana pula dah raya, dahnya tak buat lagi jamuan. Gamaknya ni membuat jamuan ni tu pun saya kena tengok balik. Saya dah khabar dah buat jamuan, buat belah malam. Orang nak puasa, orang nak puasa sebab takut tak cukup 6 hari. Moga-moga Allah rezekikan kita dapat berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Maklumkanlah pada kawan-kawan, pada teman-teman ahli keluarga, biar kita dapat berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, dan pada bulan-bulan yang lain sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Tak kira lah Isnin Khamis ke, Isnin Selasa Rabu ke, supaya kita jadi satu orang yang biasa berpuasa sunat. Biiznillah subhanahu wa ta'ala kita nak pergi kepada ketakwaan melalui jalan qillatul ta'am, dan di sana ada pintu syurga khusus yang disediakan bagi mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah melalui puasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas ketelanjuran. Kita tangguhkan majlis kita. Ada soalan tak sebelum kita menangguh ni? Kau ada orang nak bertanya, ada orang nak menjemput kenduri lagi ke? Awak nak masuk dalam jadual ada? Silakan Ustaz. Puasa sunat meninggalkan Jumaat saja, Sabtu saja atau Ahad saja? Kalau kita puasa Jumaat saja, kita tunggalkan dia. Bukan Khamis dengan Jumaat, bukan Jumaat dengan Sabtu. Jumaat saja makruh. Sama juga hari Sabtu makruh. Begitu juga hari Ahad makruh. Saya saja puasa apa hari ni? Puasa Ahad. Betul? Sabtu puasa tak? Isnin tak? Makruh. Begitu juga kalau puasa Sabtu saja, sebab hari Jumaat hari raya kita seminggu. Orang raya masa tu baru nak puasa. Begitu istilahnya. Tapi kalau sebelum kita sudah puasa tak ada masalah. Bukan khusus untuk hari Jumaat. Hari Jumaat hari raya. Hari Sabtu pula dia dianggap sebagai hari bagi masyarakat Yahudi. Sebab tu orang Yahudi dulu pada hari Sabtu tu mereka tak boleh buat benda lain. Kita Allah Ta'ala bagi hari Jumaat boleh buat benda lain. Cuma kena sembahyang Jumaat. Daripada start pagi Sabtu sampai ke maghrib Sabtu tak boleh roja. Duduk rumah kena beribadah. Padahal demo pun hari Jumaat juga sebenarnya, tapi Tuhan tukar mereka hari Sabtu sebab nak bagi khusus Jumaat ni kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orang Kristian pula dia mengagungkan hari Ahad sebab dia mengatakan Tuhan buat langit dan bumi ni 6 hari. Dia mesti tak raya apa dia kira tu. Tapi tak betul tu. Tak betul. Sebab dia kata hari yang ketujuh tu hari Sabtu, hari ke-6. Sabtu macam mana? Dia start hari apa dia start hari apa tu? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dia kata start Tuhan cipta langit bumi hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu selesai. Hari Ahad Tuhan dah tak darat. Udahnya tidur, berdengkur lagi. Tuhan berehat dah Sabtu. Tak daya dah, tak lalu dah. Itu mustahil sebab dia mengatakan Tuhan seperti makhluk, udahnya tak larat, dia tidur. Itu bukan sifat Tuhan. Dia kata hari Ahad Tuhan tak larat, jadi hari Ahad Tuhan berehat, maka mereka beribadah pada hari Ahad, mengagungkan hari Ahad. Jadi kalau orang tu puasa khusus hari Ahad, tidak, dia tak haram tetapi makruh. Kalau nak puasa juga dia kena puasa hari Isnin, atau dia kena gabungkan dengan puasa hari Sabtu. Sabtu Ahad tak apa. Tapi kalau kebetulan hari-hari itu ada munasabah, contoh hari Ahad itulah hari Arafah, atau hari Sabtu itulah katakan hari Ashura, ketika itu tak ada masalah kita berpuasa, bukan kerana hari itu tapi kerana munasabah yang berlaku. Hari Ashura ke, hari Arafah ke, 3 hari awal bulan ke, 3 hari tengah bulan ke, itu tak ada masalah. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Berpuasa sekarang dapat jemputan. Dapat jemputan, awak dah puasa, baru nak khabar orang dah puasa tak, udah dia dijemput, dia beritahu lagi menu apa, makanan sunnah pula tu kan, kambing panggang memang sunnah lah tu, sebab Nabi makan kambing tak buat masak kari bukan masak rendang, bukan masak rendang tu tak, dia Nabi Muhammad dengan para sahabat banyaknya panggang, makanan sunnah. Tapi dia itu je makanan sunnah dia terlupa antara makanan sunnah Nabi juga berpuasa banyak. Nabi lebih banyak berpuasa sunnah daripada makan makanan sunnah. Ya. Jadi sudah dijemput. Macam mana tuan-tuan? Kata para ulama, lihat tuan rumah yang menjemput kita tu. Kita kalau jemputan kahwin wajib pergi. Jemputan bukan kahwin tidak wajib pergi, disunatkan pergi. Kalau kenduri kahwin
dan kita ada sebarang halangan, wajib pergi. Bila kita pergi, kadang-kadang kita berpuasa, tengok keadaan tuan rumah. Gamaknya kalau kita puasa, jemput-jemput saya puasa, terasa hati dia tak? Kalau kawan rapat kita, minta maaf saya puasa, tak ada kata, akan datang tu, tak apa, tak puasa pun tak apa. Kita tapau. Dia kawan rapat, dia pun tak kisah, dia pun tahu kita menghantu puasa. Kalau begitu, afdal diteruskan puasa, tapi pergi kenduri. Pergi untuk apa? Nengok makan tak? Doakan, bersilaturahim, ibadah yang lain. Tapi kalau kita tahu dia, Allah sedihnya hati saya dah sedih makan macam ni. Ketika itu afdal kita berbuka. Lebih banyak pahala kita berbuka demi meraihkan hati seorang muslim. Sebab hati muslim itu mahal di sisi Allah. Jangan buat main. Sebab itu Allah tutup siapa wali Allah, supaya kita hormat semua orang Islam, tak kira siapa. Walau kita tengok dia ni dengan bertatu-tatu ni takkan wali kot, tentu juga. Kot ni memang dia berdosa itu. Wali bukan maksum. Wali kaki ada juga yang berdosa. Mana tahu dia tu kaki dosa, tetapi dia tu sentiasa mahu kepada Allah. Disebabkan tu Tuhan angkat darjat dia. Tak tahu, jangan buat pasal. Macam Lailatul Qadar Tuhan tutup supaya apa? Supaya kita tiap-tiap malam kita beribadah. Maka begitu juga ditutup dalam pandangan kita siapa wali Allah, supaya kita hormat semua manusia. Jadi memuliakan hati seorang muslim itu adalah begitu besar di sisi Allah. Sebab tu menakutkan seorang muslim itu dosa. Orang buat prank-prank tu, dia ingat prank tu besar dosa itu. Sebab dia telah menggugah hati seorang muslim, menakutkan jiwa seorang muslim. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Sebab jiwa seorang muslim itu begitu mahal di sisi Allah. Sebab dia adalah jiwa yang taat, yang menyembah, mempercayai tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau rasanya dia terasa hati, afdal kita buka puasa. Lepas tu sambung hari lain. Tapi kena rancang betul-betul. Jangan sampai jadi macam saya dulu. Udahnya banyak benar jemputan di Mesir. Masa di Mesir, orang ni jemput, orang ni jemput. Awak pun meraih. Udahnya tinggal berapa hari kita. Kira-kira udah. Kalau bulan ni Syawal 30 hari, ada lagi 6 hari. Kalau Syawal 29 hari saja, apa saya? Lebuh tuan-tuan, habis puasa saya. Puasa 6, tak jadi puasa 6, puasa 5. Ikut mazhab juga ramai. Tapi tak dapat dah 6 bulannya, mungkin dapat 7 bulan 8 bulan sikit-sikit lah. Pahala je. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira sekadar tu saja. Ada soalan lagi ke? Ada siapa yang berani tanya? Dah pukul 7.30. Kalau tak ada siapa berani tanya, kita berselawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.